Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar modul 2, klasifikasi akaun dan persamaan akaun. Lihat dua gambar ini. Gambar A menggambarkan situasi baju yang berselerak dalam almari, manakala situasi B menggambarkan pakaian yang tersusun dalam almari. Jika dilihat pakaian di dalam almari B, jauh lebih mudah dicari dan diurus kerana disusun atur mengikut jenisnya. Perkara yang sama juga berlaku dalam perakaunan. Anggapkan pakaian itu adalah akaun. Kalau kamu ingin cari sehelai baju, situasi mana satu kamu akan pilih? Pasti kamu akan pilih situasi B. Kalau dalam sesebuah perniagaan atau organisasi, akaun perlu diklasifikasi mengikut ciri-ciri kesamaan masing-masing supaya perekotan dan pengurusan akaun menjadi lebih efisien dan sistematik. Dalam sesebuah perniagaan, terdapat berbagai jenis akaun yang perlu direkod mengikut komponen dalam penyata pendapatan. Penyata pendapatan adalah penyata yang menunjukkan prestasi kewangan sesebuah perniagaan bagi suatu tempoh perakaunan. Penyata pendapatan terbahagi kepada dua akaun yang besar, iaitu akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Komponen dalam akaun perdagangan adalah jualan bersih dan kos jualan, manakala komponen dalam akaun untung rugi adalah hasil dan belanja. Marilah kita belajar satu persatu setiap komponen dalam akaun perdagangan. Yang pertama adalah jualan bersih. Jualan bersih adalah hasil operasi perniagaan yang terdiri daripada jualan dan pulangan jualan. Jualan ada dua jenis, sama ada jualan tunai ataupun jualan kredit. Jualan tunai bermaksud penjualan barang niaga kepada pelanggan dan sudah menerima bayaran dalam bentuk tunai, iaitu wang kertas ataupun dalam bentuk cek. Manakala jualan kredit adalah penjualan barang niaga kepada pelanggan tapi pelanggan tidak membuat pembayaran dulu. Stok sudah terima, barang niaga sudah ambil, cuma belum buat pembayaran. Pembayaran akan dibuat pada suatu hari kemudian, ataupun dengan kata lain, hutang dulu, bayar kemudian. Pulangan jualan adalah barang niaga yang dikembalikan oleh pelanggan kepada kita atas sebab kerosakan ataupun salah jenama. Disebabkan pulangan jualan ini akan mengkurangkan nilai jualan, jadi akan tolak dibawa jualan. Kos jualan pula adalah kos dan belanja yang membeli barang niaga, termasuk inventory, belian, pulangan, belian dan angkutan masuk. Okey, dalam kos jualan akan bermula dengan inventory awal. Inventory awal maksudnya adalah barang niaga yang tidak jual habis dari tahun lepas akan disambung pada tahun semasa. Akan pindah ke tahun semasa. Belian membuat pembelian daripada pembekal. Sama juga ada dua jenis, sama ada tunai ataupun kredit. Belian tunai maksudnya kita buat pembelian barang niaga dengan pembekal dan bayar dengan segera, sama ada dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk cek.
Manakala belian kredit adalah pembelian barang niaga dengan pembekal tanpa pembayaran. Pembayaran akan dibuat pada suatu hari nanti. Kita hutang dulu, bayar kemudian. Pulangan belian adalah barang niaga yang kita kembalikan kepada pembekal atas sebab kerosakan ataupun salah jenama. Belian tolak pulangan belian, kita akan dapat belian bersih. Belum habis lagi. Untuk mendapatkan kos jualan, kita kena tambah lagi angkutan masuk. Angkutan masuk adalah charge angkutan yang dikenakan oleh pembekal kepada kita. Okey, dalam bahagian tambah ini dikira sebagai belanja-belanja belian. Selain angkutan masuk, ada 3 jenis lagi akan ditambah di bahagian ini, iaitu duty atas belian, duty import dan upah atas belian. Duty maksudnya cukai. Cukai yang kita perlu bayar semasa kita buat pembelian. Sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Upah. Upah maksudnya gaji. Gaji buruh atas pembelian. Setelah tambah dengan belanja-belanja pembelian, kita akan dapat kos belian. Kos belian tambah dengan inventory awal, kita akan dapat kos barang untuk dijual. Tolak dengan inventory akhir. Inventory maksudnya stok yang tidak dijual habis pada tahun semasa akan bawa ke tahun hadapan. Sudah tolak, kita akan dapat kos jualan. Jualan besi, tolak dengan kos jualan, kita akan dapat untung kasar. Perasan tak ada nilai akan diletak di dalam kurungan. Kalau nilai yang letak di dalam kurungan, maknanya nilai ini akan ditolak. Selain daripada penyata pendapatan, ada satu lagi penyata memainkan peranan yang penting dalam perekonomian, iaitu penyata kedudukan kewangan. Short formnya adalah PKK. Dalam PKK, nampak aset dianggap sebagai harta bagi pemilik perniagaan. Liability dianggap sebagai hutang. Equity pemilik dianggap sebagai modal yang disumbangkan oleh pemilik dalam perniagaan. Kita lihat satu persatu. Aset bukan semasa adalah aset perniagaan yang mempunyai tempoh hayat penggunaan melebihi setahun. Contohnya kenderaan. Dan tahap kecairannya adalah rendah. Maksudnya nilainya adalah sangat tinggi dan sukar dijual untuk mendapatkan wang tunai. Contoh lain, bangunan, kelengkapan, alatan pejabat. Kelengkapan maksudnya aircon. Okey, lepas tu alatan pejabat, meja komputer. Okey, aset semasa pula adalah aset perniagaan yang bersifat tidak tahan lama dan mempunyai tempoh penggunaan kurang daripada setahun. Tidak sifat tahan lama, contoh di sini adalah inventory akhir, stok barang niaga yang tidak tahan lama. Aset semasa juga mempunyai tahap kecairan yang tinggi, maknanya mudah tukar menjadi wang tunai. Contohnya, tunai yang ada dalam perniagaan, tunai di dalam bank. Kita ambil kad ataupun ambil cek pergi bank, kita terus boleh dapat tunai. Tidak memerlukan masa yang panjang.
account belum terima adalah hutang pelanggan kepada kita. Kita mengutip hutang daripada account belum terima dalam jangka masa pendek. Liability semasa pula adalah hutang perniagaan jangka pendek yang dapat dijelaskan dalam tempoh setahun. Contohnya, account belum bayar. Account belum bayar ini merujuk kepada pembekal. Kita membuat pembelian daripada pembekal tapi tidak bayar dulu. Kita akan bayar 1 hari nanti, tapi tempoh pembayaran akan kurang daripada setahun. Equity pemilik, modal yang disumbangkan oleh perniagaan, oleh pemilik kepada perniagaan. Modal awal adalah modal yang disumbangkan oleh pemilik pada tahun-tahun lepas, dibawa pada tahun semasa. Untung bersih, keuntungan yang dapat daripada akaun perdagangan dan untung rugi. Ambilan, segala barang niaga ataupun tunai yang diambil oleh pemilik dalam perniagaan untuk kegunaan pribadi, untuk tujuan pribadinya. Okey. Setelah modal awal tambah dengan untung bersih tolak dengan ambilan, kita akan dapat modal akhir. Modal akhir ini adalah modal yang terkini untuk tahun semasa. Liability bukan semasa, maksudnya hutang perniagaan jangka panjang yang memerlukan tempoh yang melebihi setahun. Contohnya pinjaman bank. Kita pinjam bank RM31,603. Nilai pinjaman ini kita memerlukan beberapa tahun untuk membayar, iaitu secara ansuran. Contohnya bayar 300 sebulan, mungkin bayar dalam masa 7 tahun, lebih daripada setahun tempohnya. Komponen dalam akaun untung rugi pula ada 2 jenis, iaitu hasil dan belanja. Hasil adalah pendapatan yang dijana dalam perniagaan. Sebagai contoh di sini, komisen diterima dan diskaun diterima. Hasil ini dikira sebagai hasil sampingan selain daripada penjualan utama di dalam kedai. Kalau kedai kita adalah menjual kasut, jadi kasut adalah operasi yang utama, dikira sebagai jualan. Kalau kedai kasut kita sewa sebahagian kepada orang lain untuk menjual barang lain, sewa itu dikira sebagai hasil. Namanya adalah sewa diterima. Ingat sahaja, hasil yang ditambah di bawah untung kasar ini adalah hasil sampingan selain daripada hasil utama perniagaan. Teacher bagi satu contoh lagi. Contohnya kedai baju. Baju, ada baju kurung, baju t-shirt, jeans, seluar, contohnya lah. Jadi penjualan atas baju, seluar, jeans ini adalah letak di dalam akaun jualan, sebab baju dan seluar adalah barang niaga yang menjana keuntungan yang utama dalam perniagaan. Okay. Kalau ada orang lain tumpang, kedai kamu menjual anting-anting, jadi kamu akan terima komisen. Jadi komisen itu akan letak di bawah hasil sebagai hasil sampingan, iaitu komisen diterima. Belanja adalah perbelanjaan yang dibayar dalam perniagaan untuk melancarkan urusan perniagaan. Sebagai contoh di sini, kadar bayaran, upah, sewa bangunan, faedah pinjaman dan diskaun diberi.